Kementerian Dalam Negeri dijangka mengekalkan dan membentangkan di Dewan Rakyat kesemua 8 cadangan untuk meminda peruntukan berkaitan pemberian kerakyatan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Ini termasuk cadangan pindaan yang dikritik kumpulan masyarakat sivil sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia sudah memberi penjelasan kepada pihak berkepentingan mengenai kebimbangan yang dibangkitkan berhubung cadangan pindaan itu. Katanya, saya sendiri berkali-kali tidak hitung mengadakan libat urus. Ada pandangan mereka saya catat, ada pandangan saya beri penjelasan. Dari 8 cadangan pindaan perlembagaan, apa paling sensitif pada mereka? Isu anak tanpa kewarganegaraan, anak terbuang, anak tak ada identiti. Saya jelaskan pada mereka, ketika perlembagaan dibuat pada tahun 1950-an, negara belum berdepan isu pendatang asing tanpa izin, pelarian dan lain-lain. Saifuddin menjawab soalan Howard Lee yang bertanya sama ada kerajaan telah mengambil kira kritikan terhadap cadangan itu. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata, pada masa ini terdapat 3 cara untuk menerima kerakyatan Malaysia: pengendalian undang-undang, pendaftaran dan naturalisasi. Saifuddin memetik contoh seorang anak yang dilahirkan di Malaysia kepada ibu warga Rohingya dan bapa Indonesia yang merupakan pendatang tanpa izin di negara ini. Katanya, mengikut kuat kuasa undang-undang, anak itu adalah warga negara. Jadi kita nak bahas di sini Dewan Rakyat. Kita kata anak itu harus didaftarkan dahulu di Pusat Jagaan JKM. Dia JKM yang memasukkan permohonan pendaftaran. Perlu ada elemen pemeriksaan, siasatan dan sebagainya. Jadi dari jalur kuat kuasa undang-undang untuk mendapat warga negara, kita cadang ubah jalur pendaftaran. Masih ada ruang untuk dapatkan kewarganegaraan. Saya jelaskan pada mereka yang mengkritik cadangan pindaan. Saifuddin juga memaklumkan bahawa cadangan itu telah dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja awal minggu ini. Saifuddin turut tidak menolak kemungkinan pindaan berhubung undang-undang kewarganegaraan turut melibatkan pindaan pada akta lain selain perlembagaan. Katanya undang-undang berkaitan warga negara bukan hanya di bawah Perlembagaan Persekutuan tetapi turut didukung dengan akta dan peraturan lain seperti Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, Akta Pendaftaran Negara 1959, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri-Negeri, Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959. Prinsip kewarganegaraan dihurai dalam Perlembagaan Persekutuan tetapi untuk tujuan meluluskan isu warga negara turut diapit berbelas lagi peraturan. Justru bentuk pindaan nanti mungkin tidak dicerminkan pada Perlembagaan Persekutuan tetapi mungkin pada akta-akta sokongan ini akan dimuktamadkan. Ahli Parlimen Langkawi Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah sepatutnya menggunakan sesi sidang Dewan Rakyat bagi menyuarakan masalah rakyat dan berhenti mengeluarkan kenyataan merapu serta memalukan. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin berkata, penduduk Pulau Pelancongan itu berdepan pelbagai masalah yang sepatutnya diselesaikan Muhammad Suhaimi seperti isu feri, industri pelancongan dan harga barangan. Katanya, apa yang lucah dan memalukan, kita kasihan dan simpati kepada orang Langkawi, ambil calon tangkap muat jadi wakil rakyat di Langkawi, bukan orang tempatan. Pesan saya kepada ahli Parlimen Langkawi, guna Dewan Rakyat untuk suarakan masalah rakyat Langkawi. Saiful Hazizi yang juga Ketua UMNO bahagian Merbuk berkata, isu feri antara masalah yang perlu diberi perhatian kerana membabitkan masalah rantaian industri pelancongan di pulau itu. Katanya, isu feri juga terkait faktor monopoli, kartel dan pasang surut laut yang menghadkan kekerapan operasi feri antara tanah besar ke Langkawi. Katanya, jumlah terhad ini membawa kepada penurunan masuk pelancong asing yang sememangnya menjadi masalah kepada rantaian industri pelancongan di Langkawi. Industri perhotelan semakin suram akibat penurunan kemasukan pelancong dan memberi kesan kepada industri itu terutama hotel 3 bintang ke bawah. Turut terjejas ialah pengusaha inap desa sehingga ada yang gulung tikar atau menunggu masa menutup operasi. Kenaikan harga barang dan makanan berpunca daripada kekurangan pelancong, maka peniaga terpaksa menjual pada harga tinggi untuk menampung kos. Hakikatnya bercuti di negara jiran lebih murah. Pesanan saya kepada ahli Parlimen Langkawi, rajin balik kawasan, ambil tindakan segera masalah rakyat. Henti ada merapu nak bina terowong bawah laut ala MRT dari Alor-Star ke Langkawi. Muhammad Suhaimi sebelum ini mencetuskan kontroversi apabila didakwa mengeluarkan ucapan berbau seksis kepada ahli Parlimen Seputih Teresa Kok pada sidang Dewan Rakyat baru-baru ini. Beliau juga pengerusi Bersatu Kedah turut mengemukakan cadangan pembinaan MRT dari Alor-Star ke Langkawi untuk menyelesaikan masalah feri yang berlarutan.